Lembaga Tabung Haji umum agihan keuntungan sebanyak 3.1%. Falkra agih keuntungan RM272.75 juta. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah 24 Februari membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Seperti biasa, lintas langsung dari Sabah dan Sarawak bakal mengisi paparan pada petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Lembaga Tabung Haji mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat sebanyak 3.1% yang memberi manfaat kepada lebih 8.4 juta pendeposit bagi tahun 2021. Ia melibatkan agihan sebanyak RM2.46 bilion. Jumlah keuntungan yang diagih bagi tahun 2021 adalah RM219 juta, lebih tinggi berbanding RM2.24 bilion yang diagih bagi tahun keuangan 2020. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Idris Ahmad berkata, agihan tersebut setelah mengambil kira zakat yang dilunaskan bagi pihak pendeposit tabung haji. Prestasi 2021 yang dicapai oleh tabung haji walaupun dalam suasana ekonomi yang mencabar mencerminkan komitmen dan usaha berterusan ahli lembaga, ahli-ahli panel pelaburan, pihak pengurusan kanan dan seluruh anggota tabung haji dalam memastikan penjanaan pulangan yang baik dan berterusan. Saya percaya bahawa kejayaan tabung haji adalah kejayaan semua. Menurutnya, kadar pulangan 2021 setelah mengambil kira persekitaran perniagaan dan pasaran sukuk serta saham yang mencabar tahun lalu. Kedudukan kewangan tabung haji juga kekal kukuh dengan aset bernilai RM88.73 bilion yang melebihi liability berjumlah RM85.51 bilion pada 31 Disember lalu. Jumlah simpanan deposit dijamin kerajaan mencecah RM83.33 bilion, kadar tertinggi dalam sejarah tabung haji. Beliau bercakap pada sidang media Majlis Agihan Keuntungan Tabung Haji 2021 di Ibu Negara. Falkra Berhad mencatatkan keuntungan boleh agih akhir projek penyatuan dan pemulihan PNP tahun 2021 sebanyak RM272.75 juta. Jumlah tersebut menjadikan seluruh keuntungan boleh agih Falkra bagi tahun 2021 sebanyak RM475.2 juta. Ia peningkatan hampir 200% berbanding tahun 2020. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, keuntungan tersebut memanfaatkan 72,509 peserta Falkra dari seluruh negara. Sebelum ini, agihan interim pertama diagihkan pada 1 Ogos 2021 melibatkan jumlah RM76.22 juta, manakala agihan interim 2 pada Disember 2021 melibatkan RM126.231 juta. Agihan akhir akan dibayar 50% pada hari ini, iaitu RM136.376 juta, manakala baki 50% pada April. Harga minyak kelapa sawit itu ataupun kelapa sawit itu, harga kelapa sawit itu menyebabkan peneroka untunglah untuk kita bagi agihan, keuntungan agihan kepada mereka. Di Johor, projek tersebut mencatatkan keuntungan RM42.502 juta melibatkan 8,853 peserta. Beliau menyatakannya selepas menyerahkan keuntungan projek peserta di Keluang.
Perkembangan COVID-19, 20,399 kes sembuh dilaporkan setakat semalam. Jumlah kes dirawat di unit rawatan rapi ICU pula sebanyak 305 kes dengan 191 memerlukan bantuan pernafasan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memberitahu 14 kluster baru dikenal pasti. Ini menjadikan jumlah kluster aktif sebanyak 506. Sementara itu, sebanyak 31,199 kes baru dilaporkan semalam. Daripada jumlah itu, 194 kes atau 0.62% adalah kategori 3 hingga 5. Manakala 31,005 kes atau 99.3% adalah kategori 1 dan 2. 31,080 adalah kes jangkitan tempatan, manakala baki 119 kes import. Seterusnya, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca semasa dari Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, di saat ini terdapat satu luruan monsun memasuki ke rantau negeri kita dan juga terdapat satu sistem cuaca tekanan rendah betul-betul di tengah Laut Cina Selatan. Dan atas faktor inilah, Map Malaysia telah pun mengemaskan amaran cuaca hujan berterusan. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu amaran angin kencang serta laut bergelora buat masa kini melibatkan sebahagian besar kawasan perairan di rantau negeri kita. Kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Dan amaran ini juga melibatkan kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah. Baik, keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan neras laut, juga pada aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Baik, amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 28 Februari 2022. Baik, pada ketika ini Map Malaysia telah pun mengeluarkan dan juga telah mengemas-kini amaran hujan lebat peringkat buruk melibatkan sebahagian besar di pantai timur, melibatkan di negeri Terengganu, Pahang dan juga di daerah Mersing di negeri Johor. Bagi negeri-negeri lain, kecuali di utara semenanjung Malaysia, kecuali di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga utara negeri Perak, diletakkan bagi kategori peringkat waspada. Jadi orang ramai diharapkan lebih berhati-hati kerana kadang-kadang hujan lebat ini yang berlaku ini boleh menyebabkan banjir. Jadi janganlah anda memandu ke kawasan banjir, elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang sering kali dinaiki air, dan pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat yang tinggi. Begitu juga segala harta benda yang lain yang supaya terjamin daripada kerugian ataupun kemusnahan akibat daripada banjir. Jadi pada orang ramai yang tinggal di pesisir pantai, elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal ataupun bot kecil. Baiklah. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 26 Februari 2022. Berdasarkan paparan gemerada pada ketika ini jelas menunjukkan sebahagian besar negeri-negeri di semenanjung Malaysia sedang mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan di selatan negeri Perak, di negeri Kedah, di negeri Pahang, begitu juga di negeri Johor. Buat masa kini di negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur buat masa kini dalam keadaan reda seketika, namun kita jangkakan pada lewat petang ataupun awal malam kita jangkakan akan kembali menerima hujan di 1-2 tempat. Bagi negeri Sabah pada ketika ini alhamdulillah tiada hujan berlaku dalam keadaan yang agak cerah. Tiada hujan. Baik, bagi negeri Sarawak pula hujan di satu tempat masih lagi berlaku, namun ianya lebih tertumpu di bahagian utara, tengah dan juga di bahagian barat. Bahagian yang tidak mengalami hujan hanyalah di bahagian Betong, Sarike dan juga di bahagian Mukah. Hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini insya-Allah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
sangat hari ini. Hang apa cita? Penat. FCKV kan ada. Oh, memang betul lah. FCKV ni bagi kita tenaga. FCKV memberi anda tenaga. Kertas penamaan calon bagi pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-15 boleh dikemukakan kepada pegawai pengurus pilihan raya di 56 pusat penamaan calon PPC bermula 9 hingga 10 pagi 26 Februari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Ikmaluddin Ishak memaklumkan calon disaran mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Johor sebelum hari penamaan calon. Menerusi kenyataan medianya, beliau memberitahu borang boleh dikemukakan oleh calon, pencadang dan penyokong atau mana-mana dua orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka. Bakal calon disaran membayar deposit lebih awal dan resit dibawa pada hari penamaan calon sebagai bukti bayaran. Tujuannya memastikan semua proses penamaan calon diselesaikan lebih awal dan lancar. Bagi calon yang mewakili mana-mana parti politik, surat kebenaran menggunakan simbol parti diwakili perlu dikemukakan semasa menyerahkan kertas penamaan calon. Hanya calon, pencadang dan penyokong calon dibenarkan masuk ke PPC, manakala penyokong-penyokong tidak dibenarkan berkumpul dan berarak. Proses penamaan calon dan pelaksanaan pilihan raya ini dibuat berpandukan SOP pencegahan COVID-19 yang ketat. Barisan Nasional BN mempertaruhkan lebih 70% muka baharu pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15 12 Mac depan. Pengumuman calon BN menyaksikan UMNO bertanding 32 kerusi, 15 kerusi MCA manakala MIC bertanding 4 kerusi. Pengurusi BN Johor Datuk Seri Hasni Mohamad berkata, bagaimanapun calon-calon daripada MCA hanya akan dimuktamadkan selewat-lewatnya esok. Antara calon yang kembali memperkuat BN adalah Datuk Dr. Muhammad Puat Zakarsi yang bertanding Don Benut dan Datuk Zulkarnain Kamisan untuk Don Seri Medan. Ketua Pemuda UMNO Johor Muhammad Hairi Muhammad Shah bertanding Don Larkin dan Datuk On Hafiz Ghazi di Don Macap. Saya amat yakin dan percaya merupakan satu gandingan orang lama, orang baru dan jumlah-jumlah muka baru yang bertanding ini jelas menunjukkan parti akan terus melaksanakan peremajaan dalam barisan kita pada kali ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengumumkan calon BN di Johor Bahru. Kerajaan memperuntukkan RM60 juta bagi menampung kos pembinaan sel 7 dan sel 8 tapak pelupusan sisa pepejal sanitari Silong di Johor Bahru. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Naina American berkata, peruntukan itu juga melibatkan kos operasi dan membina sebuah fasiliti rawatan sisa pepejal berteknologi tinggi dan mapan. Beliau berkata sehingga kini RM125.1 juta dibelanjakan bagi kos membina sel dan sel 6 yang merangkumi 13 sel dengan keupayaan mengurus 1,250 sehingga 1,700 tan sisa pepejal sehari. Oleh kerajaan pusat dan saya maklumkan bahawa kerajaan pusat will always be committed untuk pastikan kelestarian pengoperasian landfill di kawasan Silong ini berterusan dan juga dapat berlaku ataupun dapat beroperasi dengan baik agar pengurusan ini dapat ditingkat daripada masa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas lawatan ke tapak pelupusan sisa pepejal sanitasi Selong di Kulai, Johor Bahru. Seterusnya kita ikuti dahulu sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia di Putrajaya.
Boleh? Okey. Sekejap ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Bersama dengan saya yang bahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Hari ini saya ingin menyampaikan situasi semasa jangkitan COVID-19 di dalam negara kita, indikator kritikal sistem kesihatan, liputan vaksinasi COVID-19 dan juga keberkesanan vaksin dalam melindungi individu daripada jangkitan teruk COVID-19 yang merangkumi ICU dan juga kematian, dan protokol baharu bagi pengurusan kontak rapat, dan akhir sekali adalah berkaitan dengan status vaksinasi lengkap bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan juga penerima vaksin Sinovac. Situasi terkini COVID-19, kita melihat bahawa kes harian kita, walaupun telah mencatat bilangan kes harian yang tertinggi sejak mulanya pandemik COVID-19, tetapi kadar-kadar penggunaan katil, alat bantuan pernafasan dan juga unit rawatan rapi masih terkawal. Saya juga ingin memaklumkan bahawa sejak beberapa hari yang lepas, kita sudah pun melihat angka R0 kita, iaitu angka kebolehjangkitan COVID-19 semakin menurun. Dan ini adalah disebabkan kita melihat kepada angka jumlah yang telah pun sembuh setiap hari. Angka RT yang terkini daripada semalam adalah 1.13. Jadi kes harian jangkitan positif COVID-19 mesti dibaca sekali dengan kes sembuh. Jadi sebagai contoh, semalam kita telah mencatat 31,080 kes positif, kes tempatan. Tetapi ia perlu dibaca sekali dengan jumlah yang sembuh, iaitu 20,399. Ini menjawab kepada isu iaitu dari segi penggunaan katil-katil dan juga dari segi angka RT kita. Kita melihat juga kepada kes-kes baru dalam kategori 3, 4 dan 5. Ini adalah satu perkara yang penting untuk disampaikan, kerana kalau kita melihat kepada kes-kes semalam, iaitu pada 23 Februari, ada 194 kes di kategori 3, 4 dan 5. Dan daripada kes-kes tersebut, kita dapati bahawa 78.87% adalah sama ada tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi atau belum menerima dos penggalak. Maknanya bahawa mereka yang mengalami gejala yang teruk sekarang ini dalam gelombang Omicron adalah mereka yang tiada perlindungan vaksinasi ataupun tiada perlindungan dos penggalak. Kita juga melihat bahawa dari segi angka kemasukan ke hospital, kategori klinikal, keadaan klinikal,
pada 23 hari bulan Februari menunjukkan bahawa bagi kemasukan ke hospital, kategori 1 dan 2 masih lagi merupakan kategori yang menjadi majoriti kepada kes-kes yang dimasukkan ke hospital. 65.6% adalah dalam kategori 1 dan 2. Kategori 3 dan 5 adalah 34.4%. Ini adalah kerana kita melaksanakan kemasukan secara preemptif. Seperti mana yang saya jelaskan pada minggu lepas, kita mengambil sikap berhati-hati sekiranya pasien tersebut mempunyai ciri-ciri risiko tinggi, kita akan masukkan ke hospital ataupun ke PKRC walaupun mereka berada di dalam kategori 1 dan 2. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya kita masih ada kapasiti yang mencukupi untuk kita memberi rawatan kepada kes-kes yang serius. Saya juga ingin memaklumkan sempena dengan slide ini juga bahawa kita akan mengoperasikan semula MIAPS ataupun PKRC MIAPS pada hari esok. Dan ini bukanlah kerana kita tidak cukup katil-katil di hospital, tetapi ini adalah lebih kepada langkah preemptif dan untuk memberi kita buffer supaya hospital-hospital kita yang sudah mula memberi perkhidmatan dan rawatan bukan COVID, terutamanya kes-kes elektif yang telah pun tertangguh selama 2 tahun, tidak terganggu ataupun tidak terpaksa menghentikan perkhidmatan tersebut dengan peningkatan kes-kes COVID disebabkan gelombang Omicron. Untuk kemasukan ke MIAPS ini adalah lebih kepada kes-kes berisiko rendah dan juga step down care. Dan ini adalah strategi kita untuk gelombang Omicron, di mana kita mewujudkan katil-katil risiko rendah yang akan diguna untuk tempoh yang lebih singkat daripada tempoh yang digunakan sewaktu gelombang Delta. Sebab itu kita mengoperasikan semula MIAPS esok dengan 100 katil. Pada kemuncak gelombang Delta, MIAPS ada 10,000 katil. Esok kita mengoperasikan 100 katil dengan buffer untuk kita ada 850 katil sekiranya diperlukan. Ini lebih untuk memastikan bahawa hospital kapasiti kita dijaga di Lembah Kelang dan juga rawatan non-COVID dapat diteruskan tanpa gangguan. Kalau kita lihat dari segi discharge dari hospital berbanding kemasukan ke ICU, kita boleh melihat walaupun terdapat peningkatan dalam kemasukan ke hospital, namun discharge dari hospital juga naik dengan mendadak. Dan ini menunjukkan bahawa kalau kita melihat kepada rajah di sini, pada rajah yang kiri, kita melihat bahawa semenjak beberapa hari yang lepas, kita melihat purata 7 hari, beberapa minggu yang lepas, discharge daripada hospital juga naik mendadak ataupun eksponensial. Apakah ini menunjukkan? Ini menunjukkan bahawa majoriti kes tidak serius dan tempoh mereka berada di hospital adalah jauh lebih singkat daripada gelombang Delta dahulu. Rajah di kanan adalah kemasukan ke ICU, purata 7 hari. Dan kita dapati bahawa walaupun kemasukan ke ICU ada naik sedikit, tetapi sudah menunjuk trend penurunan yang mutakhir ini. Next. Ini juga membuat perbandingan antara penggunaan katil rawatan COVID bukan ICU dan ICU berbanding dengan gelombang Delta yang lepas. Jadi kita masih lagi berada di paras bawah daripada gelombang yang lepas. Next. Ini adalah satu carta yang menunjukkan penggunaan katil ICU pada garisan merah
yang menunjuk walaupun sedikit meningkat, tetapi kita melihat ia tidak meningkat seperti mana gelombang Delta, di mana kita melihat kenaikan penggunaan ICU itu adalah sangat-sangat ketara sekali. Next. Seperti mana yang saya telah maklumkan pada minggu lepas, kita sedang melihat dan memantau decoupling effect, iaitu pemisahan antara jumlah kes harian dengan kesan daripada penyakit COVID-19. Kalau dulu kita melihat bahawa apabila kes meningkat, ia ada kaitan rapat dengan kesan-kesan buruk akibat penyakit COVID-19 seperti kematian dan juga kemasukan ke ICU. Jadi bila kita melihat kes menaik pada gelombang Delta, maka kes-kes pesakit ke ICU dan juga kes-kes kematian akan naik serentak dengan kes harian. Hari ini kita melihat bahawa walaupun kes harian sudah melepasi puncak gelombang Delta, tetapi dari segi kematian walaupun ada sedikit kenaikan sejak seminggu yang lepas, tetapi sebahagian besar daripada trend menunjukkan bahawa ia tidak akan naik mendadak seperti mana gelombang Delta. Bilangan kemasukan ke ICU dan kematian akibat COVID-19 adalah 80 hingga 90% lebih rendah berbanding pelaporan pada Ogos yang lepas, walaupun bilangan kes pada ketika ini adalah lebih tinggi. Next. Namun begitu, walaupun kita menyaksikan peningkatan kes harian dan juga bilangan kemasukan ke hospital, vaksin menunjukkan keberkesanan yang amat baik dalam melindungi individu daripada jangkitan lebih teruk. Terutama sekali kumpulan dewasa warga emas yang telah menerima vaksin dos penggalak dan juga kumpulan remaja yang telah menerima lengkap vaksin 2 dos. Sebab itu, kita hanya menyaksikan sedikit peningkatan dalam bilangan kemasukan ke ICU dan juga kes kematian akibat COVID-19. Next. Di sini saya ingin merayu sekali lagi kepada dewasa, golongan dewasa di Malaysia yang masih belum lagi menerima dos penggalak mereka untuk mendapatkan dos penggalak mereka agar kita dapat memastikan perlindungan kepada rakyat Malaysia daripada kesan serius COVID-19. Next. Kalau kita lihat di sini jelas menunjukkan bahawa kalau kita melihat carta ini, bar biru adalah mereka yang telah lengkap dos penggalak ataupun telah menerima dos penggalak, dan ini adalah kategori 4 dan 5 per 100,000 populasi. Kita melihat bahawa dos penggalak memberi perlindungan yang terbaik kepada, terutamanya kepada mereka yang warga emas berusia 70 tahun ke atas. Sebab itu rayuan saya pada hari ini untuk rakyat Malaysia dan juga kepada mereka yang ada ibu bapa atau datuk nenek yang sudah lanjut usia, supaya pujuk mereka untuk mendapatkan dos penggalak dengan segera. Next. Ini juga menunjukkan kes kematian per 100,000 populasi, yang mana jelas menunjukkan bahawa untuk golongan 70 tahun ke atas, walaupun 2 dos vaksin memberi perlindungan, tetapi perlindungan yang terbaik datang daripada dos penggalak, iaitu dos yang ketiga. Next. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin umumkan pada hari ini prosedur baru berkenaan dengan kuarantin ataupun tempoh isolasi bagi kontak rapat. Setelah kita kaji dan kita buat pertimbangan berdasarkan kepada maklumat dan sains yang sedia ada, maka Kementerian Kesihatan Malaysia ingin umumkan bahawa bagi mereka yang telah terima dos penggalak, mereka tidak bergejala pada hari pertama kontak rapat dengan kes indeks, dan mereka penerima dos penggalak, mereka tidak perlu lagi di kuarantin. Bagi mereka yang lengkap vaksinasi tapi belum lagi dapat dos penggalak, kekal pada 5 hari. Dan untuk kes-kes yang lain kekal seperti biasa.
Jadi rumusan dia adalah kontak rapat kepada kes COVID-19 yang tidak bergejala dan berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima dos penggalak tidak perlu menjalani perintah pemantauan dan pemerhatian HSO dengan syarat mereka perlu lakukan ujian RTK kendiri pada hari pertama dan hari ketiga dari tarikh akhir pendedahan kepada kes positif COVID-19 dan sekiranya positif mestilah lapor keputusan itu ke MySejahtera dan menjalani tempoh isolasi sekiranya positif. Tapi sekiranya mereka negatif pada hari pertama dan hari ketiga, mereka boleh terus dengan urusan seperti biasa. Seperti untuk yang lain, saya telah umumkan ia kekal. Bagi kontak rapat yang bergejala, mereka mesti menjalani perintah pengawasan pemerhatian selama 5 hari bagi mereka yang bergejala. Ya, so itu pengurusan kontak rapat yang baru. Ini berkuat kuasa pada 1 hari bulan Mac. Bagi penerima vaksin primer Sinovac berusia 18 tahun ke atas dan warga emas berumur 60 tahun ke atas yang telah menerima semua jenis vaksin perlu mendapatkan dos penggalak bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap mereka. Tempoh masa yang ditetapkan sebelum ini adalah pada 28 hari bulan Februari, tetapi untuk memudahkan golongan ini mendapat dos penggalak dan status vaksinasi mereka tidak diubah, Kementerian Kesihatan setuju untuk melanjutkan tempoh ini sehingga 31 hari bulan Mac. Bermula 1 hari bulan April, status vaksinasi lengkap untuk golongan tersebut akan tukar kepada tidak lengkap sekiranya masih belum mendapat dos penggalak. Okey, saya ucapkan terima kasih. Saya buka kepada apa-apa soalan. Siapa tu tengah cakap? Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Antara tumpuan hari ini, pertimbangan seimbang harus menjadi fokus cadangan pembukaan semula sempadan negara. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan. Ya sahih, kerajaan perlu membuat pertimbangan yang seimbang sebelum melaksanakan pembukaan sempadan negara sepenuhnya yang dijangka pada awal suku kedua tahun ini. Usaha itu termasuklah memastikan penularan varian sedia ada berada pada tahap rendah. Pensyarah kanan program komunikasi perhubungan awam kerajaan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Shahruddin Awang Ahmad berkata pematuhan SOP dalam kalangan penggiat industri pelancongan juga perlu diperketat terutama semasa pelaksanaan gelembung pelancongan yang melibatkan tumpuan kepada lokasi-lokasi tertentu pelancongan. Langkah itu bagi mengelak berlakunya kluster-kluster baharu membabitkan sektor pelancongan. Selain itu, kerajaan juga perlu memastikan imuniti kelompok dalam kalangan komuniti berada pada tahap tertinggi sekaligus meyakinkan adanya imunisasi bagi mengelak kebolehjangkitan COVID-19. Kita tidak boleh dalam masa terdekat untuk mengatakan bahawa COVID-19 ini akan lenyap terus kerana pihak kerajaan juga bersiap sedia dengan endemik itu sendiri. Oleh itu, amat penting bagi agensi-agensi kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dapat memastikan untuk satu jangka waktu, mungkin dalam 3, 6 atau 9 bulan, satu
nilai signifikan ke atas bilangan kes dapat disasarkan sebagai nilai yang boleh kita kompromi untuk tujuan pembukaan semula sempadan negara. Dr. Shahruddin menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di UMS Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai cadangan pembukaan sempadan negara. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan kerajaan menjangkakan membuka pintu sempadan negara sepenuhnya pada awal suku kedua tahun ini selepas menyediakan garis panduan dan SOP dalam masa 2 minggu. Apabila siap, garis panduan itu akan dibentangkan Kementerian Kesihatan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Pandemik COVID-19 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Virus COVID-19 varian Omicron masih mendominasi kadar jangkitan dalam komuniti. Ia turut menyerang individu yang telah lengkap vaksinasi serta dos penggalak. Bagaimanapun, Pegawai Perubatan Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS, Dr. Rishaini Ellen Govan berkata, jangkitan varian itu tidak mempunyai gejala yang teruk seperti varian Delta. Omicron ni actually starting dia daripada Afrika lah, the first case yang kena detected. The thing about Omicron is senang merebak. Cuma Omicron ni lagi satu, dia punya simptom dia tidak terlampau teruk. Yang orang komplain kebanyakan lah demam, hidung tersumbat, sakit tekak, batuk. These 4 things lah. Dia macam demam biasa. Dr. Rishaini menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV UMS Kota Kinabalu. Tambahnya, gejala Omicron boleh dikurangkan sekiranya individu telah lengkap divaksinasi selain menerima dos penggalak. Dalam pada itu, beliau yang juga penyelaras PPV berkenaan mengingatkan orang awam untuk terus patuh SOP yang ditetapkan bagi melandaikan penularan kes COVID-19. Menyedari kepentingan pengambilan vaksin COVID-19, Tabung Haji TH Negeri Sabah dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Kota Kinabalu mengadakan program outreach pemberian dos penggalak dan vaksin kepada kanak-kanak dalam kalangan petugas TH serta anak-anak mereka. Program diadakan di Ibu Pejabat Tabung Haji Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Ketika ditemui RTM, Pengarah TH Wilayah Sabah dan Sarawak, Datin Nurlaila Said berkata, program ini merupakan salah satu usaha untuk membendung penularan jangkitan dalam kalangan petugas TH sekaligus mengurangkan risiko kepada pendeposit. Lagi sekali untuk anggota-anggota tabung haji khususnya di negeri Sabah untuk urusan pemvaksinan, saya kira hari ini adalah satu langkah yang tepat untuk kita mengurangkan penularan wabak COVID-19 yang mana sekarang ni varian Omicron yang saya difahamkan yang lebih pantas lagi rebakannya. Seperti mana kita sudah maklum bahawa kita sebagai penjawat-penjawat awam ini ialah dengan kesibukan kan, kita kerja pagi sampai ke petang, jadi untuk bawa anak-anak pun kadang-kadang jadualnya tidak menentu. Ada yang BDR, ada kejap sekolah, kejap ada belajar daripada rumah kan. Jadi hari ini kita bawa semua anak-anak sekali. Saya dengan suami sudah vaksin dan kami juga pernah dijangkiti COVID-19 pada bulan Oktober. Alhamdulillah, bila dijangkiti COVID tu kami punya sakit kurang sikit lah, sakit berbanding mungkin yang belum vaksin. So saya bercadang bila budak-budak bawah 11 tahun ni boleh vaksin dan saya dengan suami tanpa rasa terpaksa bawa anak-anak untuk vaksin. Mula-mula rasa gemetar, lepas tu cucuk vaksin tidak sudah perlu. Kenapa? Sebab vaksin ni melindungi kita daripada COVID. Kawan-kawan, jangan takut nak vaksin. Vaksin ni tak sakit. Mula-mula gemetar, lepas tu sudah vaksin, tak sakit sudah. Kawan-kawan, janganlah takut ambil vaksin. Vaksin ni dapat melindungi kita daripada COVID-19. Seramai 45 individu berjaya divaksinasi dalam program sehari ini. Sejumlah RM58,000 sumbangan khas Majlis Ugama Islam Sabah MUIS diperuntukkan kepada penduduk terjejas kebakaran di lorong Sungai Buaya, Batu 2, Jalan Apas dan Kampung Kongsi 8, Tawau. Sumbangan disampaikan Timbalan Yang di-Pertua MUIS, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad kepada Pembantu Menteri Kewangan yang juga Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan untuk diserahkan kepada penduduk terjejas.
Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, MUIS melalui zakat dan fitrah sentiasa prihatin terhadap golongan yang memerlukan bantuan. Sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bebanan pihak yang terlibat atau mangsa yang terlibat. InsyaAllah dari masa ke masa pihak agensi agama selain daripada MUIS, JAHIN, JAKIM, Tabung Haji, Yadim dan beberapa agensi agama di Sabah ini juga akan bersatu hati bekerjasama untuk membantu. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan penyampaian mock check tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Nizam yang mewakili penduduk terjejas kebakaran merakamkan terima kasih kepada MUIS atas sumbangan tersebut. Saya bagi pihak mangsa-mangsa kebakaran yang terlibat ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi bantuan untuk meringankan bebanan yang dihadapi oleh mangsa-mangsa kebakaran. Semoga dengan bantuan ini maka dapatlah memberi keringanan kepada mereka untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Seramai 58 ketua isi rumah di lorong Sungai Buaya Batu 2 Jalan Apas dan Kampung Kongsi 8 akan menerima sumbangan tersebut. Sekian paparan dari negeri di bawah Bayu, terus patuh SOP, elak penularan jangkitan COVID-19. Saya Konstantin Palawan, kembali kepada Sahi. Silakan Sahi. Terima kasih Konstantin. Kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Antara fokus berita hari ini, program Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 di tebingan Sungai Kuching bermula. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik Sahi, terima kasih. Program Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dengan kerjasama Kerajaan Sarawak di tebingan Sungai Kuching bermula hari ini dengan pelbagai pengisian dan aktiviti yang menarik. Menurut Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara MOTEK, Razi Omar, program selama 4 hari yang berakhir pada 27 Februari ini merupakan inisiatif kerajaan dalam mendekatkan masyarakat dengan aktiviti seni budaya sekaligus mempromosi Bandaraya Kuching sebagai Bandaraya Kreatif Gastronomi di peringkat Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di bawah kategori gastronomi Bandar Kraft Dunia. Jelasnya Sarawak dipilih menjadi tuan rumah untuk program Citra Warna kali ini adalah kerana keunikan kepelbagaian seni budaya dan warisan masyarakatnya sekaligus menjadi contoh terbaik kepada semangat perpaduan yang utuh dalam Malaysia. Tambahnya lagi, antara aktiviti sepanjang program berkenaan berlangsung adalah Festival Gendang Sarawak, Peragaan Busana Kraft Tekstil, Festival Kraft Sarawak dan konsert Sape. Kalau saya nak sebut satu persatu pengisian itu memang banyak. Memang banyak. Kalau tidak salah saya lebih kurang dalam 18 program. Tapi suka saya sebutlah yang paling menarik saya fikir kita ada persembahan konsert Sape pada malam 27 nanti, konsert Sape yang mana ini kita akan cipta satu rekod Malaysia Blue Record yang mana terdiri daripada pemain Sape seramai 250 orang. Selain itu, ujarnya hari kemuncak pada 26 Februari ini yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Sri Ragat Kurdi Taib bersama Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dijangka akan menghadiri Majlis Pelancaran Citra Warna Keluarga Malaysia. Bercakap kepada pemberita RTM hari ini, Razi memberitahu prosedur operasi standard SOP bagi pencegahan penularan wabak COVID-19 akan terus dikuatkuasakan dan berharap semua pengunjung sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Peruntukan berjumlah RM1 juta bagi pembinaan Stadium Bola Keranjang Baharu Bintangor Fasa 2 telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri melalui Projek Transformasi Luar Bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Meradong. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Dato' Ding Kuang Hing, dengan adanya peruntukan RTP tersebut, stadium berkenaan akan dapat disiapkan.
Datuk Ding berharap stadium itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan penganjuran pelbagai kegiatan seperti sukan bola keranjang dan program-program lain pada masa akan datang. Beliau menambah RTP akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut jumlah dana yang diluluskan oleh kerajaan negeri setiap tahun. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas upacara ringkas penyerahan tapak RTP Dun Meradong untuk Stadium Bola Keranjang Bintangor. Datuk Ding turut menyatakan komitmennya bahawa projek RTP akan terus disalurkan di kawasan Dun Meradong dengan sokongan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jawatankuasa Pusat Sehenti OSC bagi menangani isu dadah dan substans MIDS menggariskan beberapa perancangan strategik bagi memantapkan keberkesanan dan impak pelan tindakan MIDS tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini termasuk melaksanakan pelan tindakan bersepadu kesejahteraan komuniti terjebak substans mulai 1 Mac depan. Pelan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan bersepadu dan kolaborasi dalam kalangan ahli-ahli OSC MIDS di semua peringkat. Selain itu, beliau memberitahu Biro MIDS kawasan Penghulu juga akan ditubuhkan di semua OSC MIDS daerah. Jelasnya penubuhan Biro MIDS di peringkat akar umbi merupakan langkah untuk memastikan kelestarian bagi menangani isu dadah dan substans dalam komuniti. Setakat ini terdapat 6 buah biro telah ditubuhkan iaitu di Betong, Miri, Dalat, Kapit, Bau dan Sri Aman. Datuk Seri Fatimah menambah kapasiti ahli-ahli OSC MIDS akan ditingkatkan dengan kecekapan pencegahan, rawatan dan pemulihan penagihan. Usaha berkenaan direalisasi melalui latihan yang dijalankan oleh rakan strategik Badan Bukan Kerajaan yang ditauliahkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai jenayah dan dadah serta International Society of Substance Use Professionals. Beliau yang juga pengerusi OSC MIDS Sarawak berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan jawatankuasa berkenaan di Kuching. Individu yang layak dan belum mendapatkan dos penggalak disaran untuk hadir ke klinik kesihatan bagi melengkapkan dos vaksin masing-masing selain mengelak daripada kehilangan status lengkap vaksinasi. Pegawai Kesihatan Bahagian Serikit Dr. Emmanuel Joseph Fong Sung berkata, mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas atau penerima dos pertama dan kedua vaksin jenis Sinovac berusia 18 tahun dan ke atas perlu mendapatkan dos penggalak bagi memastikan status vaksinasi mereka kekal lengkap. Jelasnya di bahagian Serikit, seramai 24,000 orang yang layak untuk mendapatkan dos penggalak namun masih belum hadir ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan vaksinasi lengkap mereka. Seperti yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan, mulai 1 Mac, mereka yang tidak mendapatkan dos penggalak tersebut, seperti yang saya nyatakan tadi, mereka akan hilang status lengkap vaksinasi. Dengan itu, kalau status vaksinasi mereka tidak lengkap, implikasi termasuk mereka terhad dari segi pergerakan. Bagi orang dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas, mereka digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak sebagai langkah perlindungan diri, khususnya apabila berdepan dengan varian seperti Omicron. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa meninjau proses pemberian vaksin PIC Kids di Serikit. Tambah Dr. Emmanuel, dengan mendapatkan dos penggalak ini yang mampu menghindari seseorang individu menerima risiko jangkitan wabak yang lebih serius selain memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 untuk tempoh jangka masa panjang. Untuk sebarang pertanyaan dan janji temu boleh menghubungi talian hotline vaksin COVID-19 Serikit di 019 834 1079. Saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.
Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Sungai Petani atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas bapa tirinya 15 Februari lalu. Tertuduh Muhammad Farul Rafiq Muhammad Rozi, 29 tahun, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Nadira Abdul Halim. Magistrate Nadira membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 22 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan penilaian kesihatan tertuduh. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Negeri Kedah Nur Hamizah Muhammad Shah. Manakala tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Faradina Cik Bakar. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Nordin Ahmad, 72 tahun, di sebuah rumah di Kampung Ruat, Yan, kira-kira pukul 7 pagi. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan 18A Akta Keganasan Rumah Tangga 2012 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Seorang lelaki bersama lebih 100,000 batang rokok dan 688 liter arak ditahan pasukan polis Merin Wilayah 1 Pulau Pinang. Lelaki tersebut yang dipercayai terlibat kegiatan mengedar rokok dan arak tidak bercukai diberkas dalam serbuan op kontraban di rumahnya di Pantai Aceh, Balik Pulau. Komandan pasukan ACP Samsul Kasim berkata, kesemua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM150,000. Katanya siasatan mendapati kesemua rokok dan arak berkenaan dipercayai untuk dipasarkan di kedai-kedai runcit berhampiran kawasan terbabit. Lelaki berusia 60 tahun itu dipercayai bergiat aktif dengan kegiatan berkenaan sejak 6 bulan lalu. Suspek kini direman selama 4 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 135(1)(d) Akta Kastam 1967. Jenazah balu kepada bekas Mufti Perak Allahyarham Puan Sri Ainun Abdul Ghani selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Melayu Sungai Rapat Ipoh 11.25 pagi tadi. Terdahulu jenazah disolatkan di Masjid Jamik Kampung Melayu Sungai Rapat sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan diiringi ahli keluarga terdekat. Anak kelima arwah Datuk Ahmad Wafi Harusani berkata, beliau dan keluarga reda dengan pemergian ibu tercinta selepas sekian lama menderita kanser paru-paru. Kami anggapkan ini adalah satu takdir Tuhan dan juga ini adalah rezeki yang lebih baik daripada tersiksa. Kita lihat, kami anak-anak lihat macam mana keadaan dia dan tersiksa dengan keadaan kesihatan. Jadi sedih tapi kami lega sebab dia dah tidak menderita kesakitan itu. Allahyarham Puan Sri Ainun, 82 tahun, meninggal dunia semalam ketika sedang mendapatkan rawatan di sebuah hospital swasta di Ipoh akibat demam. Kerajaan akan memperluaskan pelaksanaan pasukan outreach sekolah di seluruh negara bagi meningkatkan kadar vaksinasi COVID-19 terhadap kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Sehingga kini, 392 pasukan outreach digerakkan ke 1,244 buah sekolah di seluruh negara untuk memberi suntikan. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Nur Azmi Ghazali berkata, pasukan outreach tersebut bergerak dari sekolah ke sekolah. Matlamatnya menaikkan peratusan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Ketika ini Kelantan, Terengganu dan Sabah merekodkan kadar penerimaan vaksinasi terendah dengan Kelantan 6.1%, Terengganu 7.5% dan Sabah 8.9%. Untuk menyelamatkan, melindungi anak-anak kita. Anak-anak kita adalah harta kita. Anak-anak kita adalah tanggungjawab kita. Dan kita bertanggungjawab untuk memberi keselamatan pada anak-anak. Dan kerajaan bertanggungjawab untuk menentukan keselamatan dan kesihatan rakyat. Inilah yang sedang dilakukan oleh KKM dan kita sedang bergerak seluruh negara. Kita juga memberikan penerangan setepat-tepatnya dalam sosial media, dalam media elektronik, media konvensional dan juga kita telah memohon supaya pakar-pakar kanak-kanak, khususnya pakar kardiologi, pakar imunologi untuk membantu memberi penerangan pada semua.
Beliau membuat tinjauan program PICKs di Sekolah Kebangsaan Seri Buloh, Hulu Terengganu. Sehingga kini 266 PPV sekolah sedang beroperasi di seluruh negara meliputi 1,435 buah sekolah. Permintaan terhadap bekalan kit ujian kendiri COVID-19 di pasaran semakin meningkat. Tinjauan RTM di sekitar Lembah Kelang mendapati semakin ramai pengguna mengambil pendekatan mendapatkan kit ujian untuk keperluan kendiri di farmasi atau kedai runcit. Pengguna yang ditemui berkata mereka lebih gemar memilih jenis kit ujian yang mesra pengguna, misalnya kit yang hanya memerlukan sampel air liur. Kalau nak buat test dekat luar kan mahal, and then benda tu lagi senang lah. Just untuk kalau kita nak buat before nak keluar rumah ke apa, so macam kita rasa more secure nak keluar, and kita tak rasa kalau positif dan kita tak payah keluar rumah lah, so macam selamat. Saya baru beli semalam. So semalam saya cari yang Alio punya. So saya terus pergi ke farmasi lah. So then farmasi cakap yang Alio punya stok habis. So ada yang untuk hidungnya. So saya paksa belilah yang hidungnya. Sebab saya ada baby kan. So buat untuk dia. So budak tahulah bila kita cucuk kat hidung dia meronta-ronta lah. Better pakai yang Alio punya. Baru-baru ni ada sebab anak pengasuh saya disahkan positif. So saya terpaksa belilah benda ni untuk ujian test pada anak-anak saya. Setakat ni saya dah beli 2 kali. Ketiga kali lah macam tu lah untuk kumpulan keluarga lah, untuk swab test keluarga kan. Sebab kita pun risau lah benda ni kan. Sebab dalam kalangan kita pun tak pasti. Sebab simptom ni tak nampak kan. So benda ni penting lah. Hidung ada, air liur ada. Kita standby dua-dua sekali. Memang banyaklah beli. Kalau bagi saya ada saja, tak ada susah stok. Sentiasa ada. Tak ada kurang pun. Senang. Paparan itu mengakhiri Berita Wilayah edisi 24 Februari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Syed Samsudin. Salam hormat dan Assalamualaikum.